Dia macam tu. Baik. Masalah tafsir firman Tuhan in tubdu pada ayat surah Al-Baqarah itu, kata khazin telah bersalahan ulama pada takwil ayat itu. Maka kata satu kaum daripada ulama, sesungguhnya telah diisbatkan oleh Tuhan bagi hati itu ada usaha. Itu dia. Dengan kerana ayat tu wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hati hampa, kalau hampa tunjuk ataupun hampa sembunyi, Allah tetap hisap. Menunjuk kata hati ni ada kerja dia. Menunjuk kata hati manusia ni ada kerja dia. Kadang-kadang dia kerja baik, kadang-kadang dia buat kerja jahat. Itu kata dalam tafsir khazin. Maka firman Allah, bima kasabat qulubukum, dengan apa usaha hati kamu, menunjukkan hati ni ada buat kerja. Hati kita ni ada buat kerja. Maka kata-kataan itu serta azamnya nak buat ataupun tak mau buat, maka tiada seorang hamba Allah diamkan yang dikatakan oleh hatinya, ataupun dinyatakan apa yang berkata-kata dalam hati dia, melainkan diketahui akan dia oleh Allah. Tuhan tahu belaka. Sama ada benda tu kita simpan dalam hati saja pun Tuhan tahu, ataupun apa hak kita ingat dalam hati kita pergi buat, lagilah Tuhan tahu. So berhati-hati. Dia nak abang kat kita kata Allah tahu semua benda. Allah tahu semua benda. Kemudian dikhabarkan akan dia dan dihisapkan atasnya. Kemudian diampunnya siapa yang dikehendaki dan didera siapa yang dikehendaki. Itu sebab Nabi SAW sehari semalam, ada satu riwayat kata 70 kali Nabi istighfar. Ada satu riwayat kata 100 kali Nabi istighfar, astaghfirullahalazim, 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 minta ampun atas mana-mana salah silap, sedang tak sedang. Kita minta Tuhan ampun. Dan berkata satu puak ulama yang lain adalah makna ayat itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala menghisap makhluk sekaliannya. Apa yang dinyatakan terang-terang ataupun benda yang simpan dalam hati, Allah hisap semuanya. Dan didera akan mereka itu atas yang disembunyikan dalam hati itu lebih ringan daripada yang diamalkan dia. Ada sebagian ulama kata apa? Kalau kita duk ingat tak elok kat orang, buruk sangka kat orang, dera yang Allah mai kat kita tak berat sangat. Tapi kalau hak kita duk ingat tak elok kita pergi buat, dera yang Tuhan bawa mai berat. Dia kata tengok macam mana kita ingat dalam hati kita, kita buat ke tak buat. Dan dera itu ialah barang yang berlaku dan jadi di dalam dunia daripada segala bala dan segala mara bahaya. Dia boleh mai dalam bentuk bala, Tuhan hantar mai. Dan barang yang memberi duka cita ataupun hak seringan-ringannya, dia mai jadi duka cita, dia jadi stres, dia jadi pikiran tak tenteram. Itu juga merupakan musibah Tuhan bawa mai. Dia stres, sentiasa stres. Doktor kata apa? Doktor kata kalau orang tengkok ni cekang, itu orang stres. Cekang ni, orang tengkok ni cekang. Dia jadi cekang, lagu duk nak perbetul, dia cekang. Pergi ke doktor, doktor tengok muka doktor ni, dia tahu dah. Dia tengok muka, dia pegang. Dia tak stres ke? Cekang ni, orang ni. Itu sebab orang stres ni dia mudah kena stroke. Kan, cekang ni. Dia punya blood circulation dia laju. Dia jalan laju, putih. Dia kena blood clot. Beku dalam otak ni, terus duduk terhelai, bangku apa-apa tak boleh buat. Pasal punca daripada apa? Dia punya high blood pressure dan dia punya stres yang tak di-manage dengan baik. Stres ni kita boleh manage, kita boleh uruskan stres kita. Kita jangan layan lah, bila stres pergi duduk layan, pasang. So kita manage. Lah ada satu ilmu pula, stress management. Satu ilmu nak mengurus stres ni. Macam mana nak supaya kita tidak terlalu stres. Dia macam tu. So itu juga adalah musibah Allah bawa mai. Dia bawa mai dalam bentuk ringan sebab kita ada dosa-dosa yang ringan. Tapi kalau dia bawa mai dalam bentuk yang malapetaka, itu kerana majoriti orang di situ ada buat benda salah. Maka dia mai dalam bentuk malapetaka. Tuan-tuan dengar tu mesti duk ingat, ustaz ni bila nak sebut pasal Palu, pasal apa tsunami. Kan mesti duk ingat itu. Sat lagi nak sebut, insya-Allah. Sat lagi nak sebut. Baik, masalah dia kata keluar hamba Allah daripada dosanya di dalam dunia. Ni nak abang itu dulu, sabar Ustaz. Ni dia nak abang itu dulu. Dia kata ada manusia yang berdosa, yang buat dosa, tapi Allah settle dia atas dunia lagi. Maksudnya dia buat dosa, kemudian Allah bagi dekat dia musibah dan dia sabar atas musibah itu. Ringan dah dia. Dosa-dosa dia dah dikifaratkan di atas dunia ni. So dia balik menghadap Allah esok tak berat sangat beban yang dia bawa. Ini dia nak abang kat kita.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala. Bala ni dua maksud. Satu, bala maksudnya ujian. Satu, bala maksud dia apa? Azab. Kita pukul borong kita kata dia ni kena bala. Bala bagi kita ni maksudnya kena azab. No, bala juga adalah ujian. Jadi apa juga benda yang menimpa orang, kita tak boleh conclude. Kita tak boleh buat conclusion kata depa ni teruk maka kerana tu Allah buat mai bala. Tak boleh. Kan macam kes di dia masuklah. Kan macam kes yang berlaku di Palu, di Sulawesi Tengah ni. Tak boleh, kita tak boleh terus kata depa ni kena bala pasal depa ni so and so, kita kata semua benda hati elok dekat depa. Tak boleh. Tadi petang depa hantar satu video kat saya. Satu perempuan 9 hari dah dia trap di bawah timbunan runtuhan bangunan. 9 hari baru dijumpai mati, tapi perempuan dalam keadaan berpakaian tutup aurat, pakai jilbab, tudung cantik, tak terselak, tak tersingkap sikit pun, dan mayat dia langsung tidak berbau. Nampak? Kalau itu satu bala turun kerana ada orang buat khurafat, buat benda syirik dan sebagainya, Allah murka, Allah buat mai bala. Bala ni sifat dia apa? Umum orang nanti kena. Tetapi dalam semua hak tertimpa dengan musibah bala itu, mereka akan dibangunkan di hari akhirat esok di atas niat masing-masing. Walaupun dia salah seorang yang menjadi mangsa kepada bala daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi oleh kerana dia orang baik, dia bangkit atas niat dia. Dia orang baik. Allah pelihara sampai macam tu. Ada video tadi hantar mai tengok, masya-Allah. 9 hari dah steady, mayat body dia intact. Intact ni maksud apa tuan? Utuh. Dia punya isi daging badan semua pejal walaupun dah mati. 9 hari dah tertimbun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berita pukul 1.30 tadi, berita TV3 1.30 tengah hari tadi saya tengok. Angka korban sudah 2,010 orang. Angka rasmi yang jumpa body, 2,010 orang. Dan yang dahsyatnya, berita pukul 1.30 tadi, berita ni dia keluar kat pukul 2 lah, dekat nak habis berita baru keluar. Mereka interview orang-orang yang selamat daripada peristiwa di Sulawesi ni. Interview tanya, yang dahsyat ni apa, ada seorang tu bagi tahu, dia kata apa yang berlaku dekat depa ni, dia kata bumi itu jadi lembek. Kan daripada viral video nampak rumah duk bergerak kan. Bila pertama kali orang hantar kat saya kata air laut naik, tsunami, memanglah bergerak. Dah tuan-tuan, bukan air laut, air tak mai lagi, tsunami belum mai lagi, bumi itu dulu tiba-tiba dia jadi lembek. Dia telan satu kampung. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita selama ni duk baca dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Tuan-tuan balik semak lagi. Al-Ankabut ayat 40. Tuhan kata apa? Fakullan akhadna bizanbih. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Wa minhum man khasafna bihil ard. Hak tu kita nak bahas lagi. Wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Maha benar apa yang Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan kata masing-masing kami seksa kerana dosa dia. Very clear. Seksa Allah tidak akan mai kalau tidak ada dosa. Allah hantar seksa apabila hamba dia duk buat dosa. Allah hantar mai. That's why kita selalu bercakap tentang soal amar ma'ruf nahi mungkar. Pasti dia ada kaitan. Kita kena jaga benda ni. Jangan biar masyarakat kita ni terlampau bebas, tak takut bila nak buat dosa. Kena ada satu kawalan.
Cuma kalau kita nak tegur penguatkuasa yang pergi duduk terajang pintu bilik hotel, itu kita tegur. Tetapi kita tidak boleh melarang orang daripada meneruskan kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Tindakan kasak masuk pergi pecahkan pintu terajang, bawa dengan video cam, ambil gambar, memalukan orang yang buat maksiat, itu tak boleh, itu tak betul, itu mesti diperbetulkan. Tetapi jangan sampai tidak ada tindakan. Tentu kena clear benda ni. Siapa nak cakap apa, pihak mana nak menegakkan hujah dia, itu terpulang. Tetapi prinsipnya dalam agama macam tu. Mungkar tidak boleh dibiarkan. Tindakan menangani mungkar itu yang perlu diperbetulkan. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian.